أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ada kalanya muncul semacam perasaan di hati dan engkau tidak sanggup untuk menanggungnya. Umpamanya, ketika datang suatu berita pada seorang ibu tentang kematian anaknya, lalu dia terus melolong dan mengoyak-ngoyakkan pakaiannya. Memang akal tidak mampu untuk menanggungnya, yakni tidak sanggup mendengar dan menahan diri. Kita bercampur gaul dengan orang ramai dengan berdoa, dan kita duduk dengan mereka pun dengan berdoa. Akan tetapi hati kita dingin sahaja, tidak ikut melihat kepada janji-janji Allah, malah kita hanya melihat kepada makanan yang dihidangkan. Sedapkah? Enakkah? Mahalkah? Murahkah? Itulah yang kita fikirkan. Berzuhudlah dalam kemahuanmu, nescaya engkau akan berhasil kemahuan Allah Ta'ala. Termasuk syarat cintakan Allah ialah membelakangi semua kemahuan dan kehendak diri. Sementara engkau dalam keadaan begitu, tiba-tiba lidahmu bertutur, kedua belah telingamu mendengar, dan kedua belah matamu terbuka. Datanglah kelembutan dan kemurahan dari Allah. Datang juga pensucian jiwa dengan buah-buahannya dan permata mandikamnya. Kemudian datang pula para khadam untuk berkhidmat sepenuhnya kepadamu, untuk memuji hanya kepadamu, dan Tuhan pun akan membangga-banggakan denganmu di hadapan sekalian yang ada di sisinya. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul, terimalah, dan apa yang ditegah kamu daripadanya, berhentilah. Ikutlah perintah Tuhan dan perintah Rasulnya, amalkan kesemuanya. Pada jalan ini tidak ada saya atau kita, tetapi semuanya engkau, yakni Tuhan sesuai dengan firman Allah Ta'ala: "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin." Ialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ini kita telah menjelaskan keadaan ihwas siddiqin, keadaan golongan siddiqin yang senantiasa taatkan Allah pada setiap masa dan sentiasa bersyukur kepada Allah pada setiap kurniaannya, dan bersifat zuhud dengan perkara yang menjadi lebihan yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut tentang beberapa keadaan yang mungkin berlaku kepada setiap orang yang beriman. Kadang-kala, kata Syekh Abdul Qadir, muncul suatu perasaan dalam hati kita. Umpama perasaan itu seperti seorang ibu yang
sayangkan anaknya, tiba-tiba mendapat berita kematian anaknya, maka dia akan down terus. Dia akan terus bersedih dengan luar kawalannya. Dalam hidup ini, ada perkara yang kita mampu menguruskannya dengan baik. Dengan ilmu, dengan kesabaran, dengan sahabat-sahabat sekeliling kita, dengan sokongan-sokongan yang kita ada. Lalu masalah itu berada di bawah tapak kaki kita. Kita boleh menguruskannya. Kita boleh bersabar dengannya. Bahkan kita yakin mampu menyelesaikannya. Tapi ada keadaan kita kehilangan semua itu. Seperti kita melihat kita terlalu bersendirian. Kita seperti sendirian. Kita tak nampak kawan-kawan soleh kita. Bahkan ilmu kita seperti sudah pun habis kekuatannya. Kesabaran kita seperti tidak ada. Kita tidak mampu lagi mengawal diri. Keadaan ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Sama ada dia berada dalam kesedihan yang tidak boleh digambar dan diceritakan, sehingga lidah ni keluh untuk berbicara tentangnya. Sehingga dia mungkin hanya mampu menggeletar. Dia mungkin hanya mampu terdiam, bisu, kaku. Dan mungkin juga dia hanya mampu membatukan dirinya. Kesedihan ini. Nabi SAW, bila baginda melalui umum dakwah. Umum dakwah artinya permasalahan dakwah sehingga menjadikan duka cita yang melampau. Sehingga Rasulullah satu hari dia berjalan, dia tak tahu dia ke mana. Dia jalan sehingga melalui lembah-lembah di Mekah, dan dia tak tahu dia berada di mana. Dan ini Allah sebut dalam Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapati dirimu wahai Muhammad sesat, lalu diberi petunjuk. Sesat di sini maksudnya baginda SAW dengan duka cita dakwah yang dilalui oleh baginda SAW, sehingga baginda berjalan tak tahu ke mana dia berjalan, gerak. Sehingga Allah tunjukkan kembali, dibukakan kembali jalan untuk dia pulang ke Mekah. Maksudnya kita dalam hidup kan kadang-kadang kita mungkin sesat. Ternaik kereta, terlepas lorong, terlepas punca, waste plot internet habis, tak bayar top up, atau tak bayar bil, tak ada. Kita akan berada dalam keadaan kebingungan seketika. Mana nak pergi? Sebab tak nampak arahnya. Sehingga Allah ilhamkan kita dengan ilham yang baik untuk kita kembali ke pangkal jalan. Maka dalam hidup kita, kita akan melalui proses-proses seperti ini sebagai satu tarbiyah Allah. Ia akan berlaku kepada kita. Wa imma kerana berlaku kesedihan yang tidak boleh dikawal, atau mungkin juga kegembiraan yang tak boleh dikawal, atau mungkin juga tekanan yang tak boleh dikawal, atau apa sahaja dalam kehidupan kita. Ada benda mereka boleh kawal, kita boleh kawal, tapi ada benda kita tak boleh kawal diri kita. Bagaimana kita nak menghadapi situasi dan keadaan di mana kita tak boleh dikawal? Artinya saya ada ilmu, tapi ada waktu keadaan umpamanya bila kita marah, lalu kita tak boleh kawal diri kita. Saya ada iman, tapi ada waktu bila datang musibah, saya tidak boleh menerimanya dengan semudah itu. Maka semua ini adalah satu ujian Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga datang ujian ini seperti kata Syekh Abdul Qadir, umpama seorang perempuan yang mendapat berita kematian anak. Itu perumpamaan sedih dia tak mampu tanggung. Kena pula anak seorang, anak tunggal, dapat berita mati. Dalam keadaan dia sihat, segar, bugar, dia bukan jenis sakit lama, mengejut dia, mati. Waktu itu memang di luar kawalan kita. Sedih.
Bukan dalam kita beragama. Artinya dalam kita istiqamah mentaati Allah. Untuk menjadi orang-orang siddiqin. Orang yang benar dalam ibadat. Orang yang benar dalam ilmu. Orang yang benar dalam setiap tindakan. Pasti ke waktunya kita ada waktu tewas kita. Waktu lemah kita. Yang para ulama menyebut tentang waktu futur. Futur. Waktu seorang akan rasa lemah dalam beragama. Bukan lemah dan segalanya. Dia ada hari kita katakan tak ada mood. Kita tak nak cakap dengan orang. Kita tak nak jumpa orang. Tapi lebih teruk pada itu. Ialah kita tidak mahu bersama dengan Allah. Itu lebih teruk. Memang kadang-kadang datang kesedihan. Semua orang akan menyepi diri. Semua orang tak nak jumpa orang. Tak nak angkat telefon. Tak nak balas mesej. Sebab dia dalam musibah. Bila dalam musibah kita tak akan melayan orang. Kita tak cenderung melayan orang. Tapi lebih malang pada itu. Bila dekat dalam musibah, kita menjarakkan diri kita daripada Allah. Lalu perasaan ini ataupun sikap ini terus bertambah. Kesan bertambah dari sudut tekanan dia. Dan sebab itu kita lihat bagaimana mungkin ada perasaan ini dalam diri orang beriman. Kita nak sentuh satu persatu. Yang pertama, kita nak sentuh tentang kadang-kadang datang sesuatu yang saya katakan kita tak mampu untuk tanggung dalam hal-hal duniawi, sehingga kita mula menjarakkan diri dengan agama. Jarak kita jumpa orang, kita tengok orang, kita dengar orang-orang yang kuat agamanya tiba-tiba jatuh. Orang-orang yang istiqamah dalam ketaatannya tiba-tiba ternampak cuai. Kenapa datang keadaan-keadaan seumpama ini? Kadang-kadang dia kecewa dengan agamanya sendiri yang dia tak faham. Dia kecewa. Yang berperang lama tiba tak menang, kecewa. Lalu dia berpantang arang. Yang bekerja lama, meniaga lama tapi tak untung, maka dia kecewa dengan perniagaannya. Yang belajar lama tapi tak alim, maka manusia dalam menghadapi apa yang diharapkan dan dia tidak peroleh, maka dia datang lemah. Bahkan dia mungkin bertindak dengan tindakan yang tak difikirkan oleh mana-mana orang. Seumpama seorang ibu mungkin tiba-tiba menjerit, melolong, mungkin tiba-tiba berguling. Itu benda yang dia tak boleh kawal dirinya. Kita pun sama dalam keadaan, saya katakan bila datang sifat lemah ini, kita juga bertindak di luar daripada ilmu kita selama ni. Orang dah beritahu ada masalah, menghadap Allah, sembah Allah, tapi dia boleh tinggalkan Allah dalam keadaan ada masalah. Ada seorang hamba Allah, ada ujian, ujiannya dia tak dapat anak, maka dia tak boleh terima dengan doa yang panjang didoakan. Akhirnya dia mengambil sikap yang membahayakan agama. Dia masuk semua pub club, dia minum arak, dia berhibur untuk menghilangkan kesedihan dia. Sehingga dia diberhentikan benda itu dengan kesedaran yang Allah berikan pada dia. Hanya setiap orang masalah berbeza. Yang saya pandang kecil mungkin dia pandang besar. Yang dia pandang kecil mungkin saya lihat besar. Saya dah sebut semalam, orang yang benar-benar siddiqin, dia mampu menjadikan sebesar-besar masalah itu kecil. Melainkan kalau ia berkait dengan masalahnya dengan Allah, ia dianggap besar dan dia amat takut. Allah mencabut nyawanya dengan keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau hal-hal duniawi, sebagaimana kata Umar Khattab, kalau musibah itu tidak menimpa agamamu, maka bersyukurlah. Kalau musibah tak menimpa agama kita, tak jadi kita jauh dari Allah, maka syukur. Cuma musibah dunia, mungkin hilang dunia. Kerana musibah yang benar-benar namanya musibah bila hilang agama, itu memang betul-betul musibah. Kerana ia adalah pandangan Allah. Kalau kita musibah dunia, itu pandangan manusia. Manusia tengok kita, oh kesian dia miskin, oh kesian dia sakit, oh itu pandangan manusia. Dan pandangan manusia tak beri bekas pada kita. Tetapi kalau musibah agama, itu pandangan Allah. Bila Allah memandang seorang dengan pandangan murka,
maka Allah akan datangkan musibah pada agamanya. Daripada solat tak solat, daripada tutup aurat tak tutup aurat, daripada mengaji menjadi lalai, daripada berzikir menjadi orang yang ahli maksiat. Maka dia berubah pada pandangan Allah. Kita tuan-tuan kalau berubah pada pandangan manusia tak apa. Dulu orang nampak kita comel, sekarang tak comel. Dulu orang nampak kita ni slim, sekarang dah tak slim, dah gemuk. Tak apa. Pandangan itu tidak memberi kesan yang besar kepada kita. Yang kita sebut musibah dunia ialah pandangan manusia, tapi musibah agama ialah pandangan Allah. Kalau kita kena musibah dunia, bukan berarti Allah murka pada kita. Barangkali itu Allah sayang pada kita, dan sebenarnya mungkin. Tapi kalau kena musibah agama, itu bukan tanda Allah sayang. Itu tanda Allah murka. Kerana Allah tak akan beri agama melainkan orang yang Allah sayang. Innallaha la yu'tid din illa man ahabba. Allah tak akan beri agama ini melainkan orang yang Allah sayang. Sebab itu kita bimbang pandangan Allah pada kita. Bila Allah memandang kita dengan pandangan murka, maka kita akan lebih berani buat maksiat. Lebih berani buat maksiat. Kalau Allah Ta'ala kasih dan cintakan kita, Allah cuma ubah kita pada pandangan manusia. Oh, dulu dia kaya, sekarang dah miskin, orang tak apa, tak dekat-dekat lagi dia. Dia mesti banyak hutang. Tak apa. Oh, dulu dia glamour, dia popular, sekarang dah tak glamour. Dia dah sumbat dalam penjara, dah tak glamour dah dia. Kata itu pandangan manusia. Oh, dulu dia kuat, gagah, berkasa, sekarang dah lemah dah, tak boleh lagi jadi bos dan ketua kita. Kita cuma berubah pada pandangan manusia. Kadang-kadang bila berubah kita pada pandangan manusia, itu lebih baik dan mendekatkan diri kita pada Allah. Kita tak glamour macam dulu lagi baik. Kita tak sihat macam dulu lagi baik. Kita tak kaya daripada dulu lagi baik, kerana ia mendekatkan kita pada Allah. Kita tak peduli tentang pandangan manusia. Itu musibah dunia, musibah agama yang kita bimbang. Jadi kita nak tengok apakah punca kadang-kadang datang keadaan yang di luar kawalan agama kita. Yang pertama, kata ulama, al-ibtiad anil ilmi, kerana kita mula menjauhkan diri kita daripada majlis ilmu. Tentang menjauhkan diri daripada majlis ilmu, seperti kita menjauhkan telefon kita daripada charging. Kita tak charge, dah penuh Ustaz, 90, 100. Tentang orang yang tahu kepentingan telefon, dia akan buat telefon dengan power bank sekali. Sebab dia tahu gunanya. Tak cukup dengan wire plug dia, kabel dia bawa pula power bank. Kadang-kadang 3 power bank. Kenapa dia tahu telefon ini mesti sentiasa hidup? Sebab hidup telefon tu macam hidup dia. Tu orang kalau tertinggal telefon, patah balik. Kalau tertinggal isteri, suruh dia pergi sendiri. Kalau tertinggal suami, nanti abang pergi lah. Dengan telefon, patah balik. Kerana itu sebagian kehidupan. Orang beriman, ilmu itu kehidupan dia. Bila kita menjauhkan dan menjarakkan diri kita dari ilmu, maka akan berlaku satu benda yang kita tak boleh kawal dalam hidup. Sebab ilmu sentiasa beri kita informasi. Dan sentiasa beri kita kekuatan. Dan sentiasa memberikan kepada kita ruh yang kita perlukan. Bukan ia makanan kita. Tuan-tuan, ada tak orang boleh menjauhkan diri daripada makanan? Kita musafir, kita travel, melilau mata kita, mana kedai makan? Mana tempat singgah untuk minum air? Tak mungkin manusia yastaghni 'anil ta'am, yang dia kata saya tak perlu makanan. Kita perlu makanan. Bahkan kata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, manusia keperluannya pada ilmu lebih daripada keperluannya pada makan dan minum. Lebih. Kenapa? Tentang makan minum, dia sampai masa berhenti kita tak nak makan. Sebab apa? Sakit. Sebab apa? Dalam keadaan nazak, dalam keadaan masuk hospital, doktor kata awak kena puasa 18 jam. Letak ini sakit dipuasakan.
Jangan ada yang sumbat makanan kat dia. Ada keadaannya makanan ni dihentikan demi maslahat, tapi ilmu tidak boleh dihentikan. Kalau tiada maslahat bagi hentikan ilmu, ada maslahat untuk hentikan makanan. Kalau orang nak buat pembedahan, dia tak boleh bagi pasien dia makan, nanti mengganggu proses pembedahan. Tak boleh. Kadang-kadang minum air sikit pun tak kata tak apalah, tambah lagi 1 jam. Kerana bima implikasi perut yang ada makanan pada pembedahan. Sebab kalau nak bedah, perut kena kosong. Itu syarat dia. Ini ilmu kedoktoran. Tetapi doktor tak kata syarat nak bedah ilmu kena kosong, kena jadi bodoh, tongong, boleh bedah. Tentang kita perlu lagi ada ilmu. Mungkin ini kematian kita, lalu kita banyakkan istighfar. Kalau kita tahu apa yang menjadi kewajiban solat kita atau tidak, bagaimana kita nak solat, ketika mana kita sakit, ketika mana kita musafir, ia perlukan ilmu. Bagaimana kita nak menghadapi situasi dan saat ini yang kita bersendirian, bagaimana kita nak kuatkan diri kita, nak semangatkan diri kita, ia ilmu. Maka manusia ada waktu dan akan berlaku pada sesuatu yang dia tak mampu tangguh. Kenapa dia menjauhkan diri dia daripada majlis ilmu? Sebab itu kita sentiasa nak dekat, nak ikat. Ya, walaupun kita balik kampung, walaupun kita bercuti, walaupun kita duk hora-hori sana sini, tapi ilmu kena ada. Ilmu kena ada. Cara bagaimana kita menangguk ilmu, bagaimana cara kita menjaring ilmu, bagaimana kita mengair ilmu, bagaimana kita memburu ilmu, itu terpulang pada ruang-ruang yang kita ada. Tapi ilmu kena cari. Yang kedua, kata ulama, kerana kita dalam hidup sudah tidak punya contoh. Ada wujudil qudwah. Dalam hidup kita tak ada contoh yang menjadi semangat kita. Contoh orang dulu sentiasa baca kisah-kisah ulama, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah mujahidin, kisah-kisah orang bertakwa, kisah-kisah orang ikhlas, kisah-kisah orang yang ibadah. Mereka ini jadi qudwah. Kita dalam hidup tak ada qudwah, tak ada ikon. Ikon kita cuma penyanyi, cuma pelakon. Ikon kita cuma orang yang kita namakan popular, yang sebenarnya tidak menyerap dalam hati kita. Ia menyerap dalam syahwat kita. Tak tahu yang nama ikon-ikon artis ke apa, itu cuma menyerap syahwat. Sebab itu artis ini dia mungkin dimaki oleh penyokongnya sendiri. Pemain bola ni dia akan dimaki oleh penyokong sendiri. Waktu penalti buat gol ialah orang julang pemain terbaik. Waktu tak buat gol, dia jadi apa? Terus pemain ni dijual dekat Shopee RM2 je harga dia. Punya marah penalti pun tak gol. Main bijak, bagus. Time penalti tak gol. Marah punya manager, dijual pemain dia dekat Shopee $2 only. Marah. Sebab mereka ini menjadi ikon secara syahwat. Dia menyerap masuk syahwat kita. Tuan-tuan tengok mana-mana orang yang digilai oleh manusia, diminati, mereka menjadikannya sebagai ikon. Tapi ikon itu menyerap dalam syahwat. Bila apa yang mereka inginkan tak terjadi, mereka membencinya. Membencinya. Minat pelakon ni, tiba-bila pelakon tak ada duit, dia pun tak boleh nak tolong, takut habis duit aku kan. Kita nak jadi satu ikon yang menyerap dalam iman kita, menyerap dalam akidah kita. Kita mati dengan panduan ini. Maka bila kita tak ada contoh-contoh dalam hidup, akan berlaku dalam kehidupan kita ni yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, semacam sesuatu yang akan berlaku dalam diri kita, dan kita tak boleh kawal. Sebab ada contoh tak kita? Tuan-tuan, bila saya sakit, kita pun teringat contoh kita Nabi SAW. Rasulullah diuji lagi tu, Nabi sabar, kita ada ikon. Bila berlaku sekian-sekian, kita punya sahabat-sahabat Rasulullah, mereka juga teruk dihalau keluar daripada Mekah, kita ada sesuatu penghibur. Pada kisah mereka, penghibur pada hati kita. Linuthabbita bihi fuadak. Waktu Allah menyebut tujuan kisah-kisah dalam Quran, linuthabbita bihi fuadak, untuk kami kukuhkan hatimu, wahai Muhammad. Nabi SAW sendiri, Allah datangkan kepada baginda SAW puluhan cerita dan kisah untuk menjadikan ikon kepada baginda SAW.
Sebab itu bila Rasulullah dianiaya ataupun baginda SAW mendengar perkataan-perkataan buruk kaumnya, sebahagian yang mengikut Rasulullah, yang mengaku beriman tapi kata-kata buruk pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu Musa. Moga Allah merahmati Musa. Dia diuji lebih teruk. Faqad udhiya akthar. Diuji oleh kaumnya lagi teruk. Aku ni orang kata aku tak adil. Nabi Allah Musa dituduh membunuh Harun. Siapa tuduh dia? Bukan Firaun, bukan Haman, bukan Qarun. Orang yang duk ikut dia, yang ikut kuliah dia, yang ikut dia sama-sama keluar daripada Mesir. Bila Harun AS meninggal dunia, mereka kata Musa membunuh Harun. Tergamak mereka. Walau mereka lihat kemuliaan Nabi Musa, mukjizatnya, Musa menyelamatkan mereka dalam banyak keadaan, tapi mulut mereka tidak berhenti mencela Nabi Musa. Ya ni Yahudi. Supaya kita juga tahu kadang-kadang yang mencela kita ni orang dekat dengan kita. Allah, siapa cela? Yang dekat dengan kita. Dia yang hebohkan keburukan kita. Tengok siapa heboh keburukan kita. Misalnya orang dekat, orang kita sayang. Kita pun ingat ikon Nabi Allah Nuh, yang hebohkan keaiban, yang cuba hebohkan keaiban Nabi Nuh, isterinya. Isterinya mula membodoh-bodohkannya. Bukan bila tanya tentang suaminya, maka dia bilang itu suami yang bodoh, mengaibkannya. Sebab itu isteri Nabi Nuh dibinasakan bersama orang binasa. Sama macam isteri Nabi Lut. Jadi kita ada satu ikon dalam bila kita menghadapi ujian ini. Ingat, kadang-kadang ada isteri, suami teruk, berat suami saya, bla bla bla. Lalu kita baca kisah Asiah, suaminya Firaun, bagaimana dia bersabar sehingga mati. Sabar Asiah alaihissalam dengan kejahatan suaminya Firaun, yang ikat tambak dia dekat tiang, dedahkan pada matahari yang membakar terik, tanpa makan, tanpa setitis air. Maka Asiah bersabar sehingga sampai waktu syahidnya dia senyum gembira melihat syurga dibuka untuknya. Jadi kita ada ikon. Jadi hidup kita, tuan-tuan, tiba-tiba berlaku sesuatu yang kita tak boleh kawal. Sebab dalam hidup tak ada ikon, tak ada qudwah. Kerana itu kita selalu pesan bacakan kisah-kisah. Lagi banyak kita baca kisah-kisah para ulama, ia kekuatan. Jangan baca novel. Novel cuma membina fantasi dan angan-angan, melemahkan jiwa dan iman. Lagi kuat novel kita baca, lagi rapuh hati kita. Saya tak kata haram baca novel, tapi ia bukan beri kesan yang baik. Macam orang tengok filem lah. Novel ni macam orang tengok filem, cuma dia membacanya dan membina imajinasinya sendiri. Lagi banyak kita tengok filem, lagi lemah kita. Saya tak pernah tengok orang baik kerana tengok filem. Saat saya banyak tengok filem-filem, sebab tu saya jadi baik. Saya tak nampak. Yang berlakon pun kacau, yang berlakon sendiri watak tu pun dia pun kacau. Bagaimana kita nak ambil contoh daripada ni? Tak mungkin. Tuan-tuan, sebab itu bila Abdullah bin Umar kata, kalau kamu nak ambil contoh orang yang dah mati, yang telah diredai oleh Allah, mereka ialah para sahabat Nabi. Ini golongan ataupun kelompok yang Allah matikan dalam redanya. Dan kalau kita ambil contoh orang sekarang, kita pun tak tahu dia mati macam mana. Ambil contoh. Jadi dalam hidup dia ada contoh. Orang berniaga dia ada contoh dia. Kalau dia gagal, dia kata saya baca ada satu kisah, dia gagal lagi banyak pasti. 100 kali berniaga tak untung, tapi dia yakin pada janji Allah, akhirnya dia untung. Kita pun sentiasa boleh kawal diri. Ni kita mengajar, tak ada anak murid ni, kita membaca kisah. Di kalangan Nabi ada yang tak ada pengikut. Dia Nabi, Rasul, tapi tak ada pengikut. Dekat Nabi dan Rasul ini ada pengikut dia seorang je. Ada 3 orang. Ni Nabi Nuh AS dakwah 950 tahun. Berapa pengikut? 40 orang. Ada riwayat kata 83 orang. Paling ramai saya baca riwayat yang menyatakan pengikut Nabi Nuh 83. Kita pun lemah, kuliah 5 orang, 2 orang tidur, 2 orang sembang, seorang lagi main telefon. Saya tak tahu siapa dengan kuliah saya ni.
Orang sembang cuit, kawan sembang cuit. Apa benda disembang kita pun tak tahu. Yang dua orang macam biasa lah. Tidur. Seorang hujung sana, seorang ni. Seorang lagi main telefon. Allah, lemahnya kuliah macam gini. Siapa dengar ni? Misalnya, kita membaca kisah Nabi-Nabi. Dakwah bukan orang depan dia tidur, orang depan dia belasah dia, pukul dia. Itu para Nabi supaya kita tahu kita mencari keikhlasan dalam dakwah. Bukan mencari followers, bukan cari ramai orang tengok. Ikhlas. Dan bila kita ikhlas, Allah sampaikan, kalau dia tidur, zuriatnya tak tidur. Daripadanya lahirlah zuriat-zuriat yang soleh, yang tak tidur. Memanglah mak dia tidur, tak apalah mak dia tidur. Ni anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang mendengar ni. Memang bapak dia tidur, belum start tidur dulu. Tapi zuriat keturunannya, kesan keberkatan, keikhlasan, menjadi orang-orang yang sentiasa semangat dalam dakwah. Itu yang kita lihat lebih jauh. Ini yang Nabi SAW lihat dalam peristiwa Rasulullah dihalau daripada Taif. Dihalau, dipukul, dibaling batu, dihina, dibodohkan, diejek. Bayangkan bagaimana Rasulullah dihalau bagaikan orang yang, bagaikan kita katakan seperti orang menghalau yang orang paling hina. Bagaimana perasaan kita lah sendiri kalau kena halau macam tu? Tak mampu kita tanggung. Ini manusia paling mulia dihalau. Dihalau ini suatu peristiwa yang memalukan. Tapi itu yang Rasulullah lalui. Tapi apa kata Rasulullah? Waktu malaikat nak campak gunung, Nabi kata, aku berharap moga daripada zuriat mereka, keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Dan apa yang Rasulullah harap berlaku? Yang duk lawan Nabi ni memang lawan lah zuriat mereka, anak-anak mereka, benar-benar dalam sulbi mereka lahir sebagai orang yang beriman dan tidak pernah murtad dalam sejarah. Bila berlaku peristiwa murtad, orang-orang Taif kekal beragama tidak murtad. Ketika kabilah-kabilah Arab yang lain murtad. Kenapa? Rasulullah melihat kepada yang jauh. Melihat yang jauh. Kadang-kadang seorang tu berdakwah yang didengar permusuhan, mudah-mudahan yang musuh ini bersahabat dengan dia. Ada sahabat saya cerita, ada seorang ustaz tu, dia suka kuliah. Tapi tempat ni orang tak suka dengar kuliah. Dia pun masuk surau tu, ni surau flat, kok mic kuliah. Datang salah seorang penduduk, turun, cekik dia. Siapa suruh ustaz kuliah ni? Siapa suruh kita ni? Marah kuliah. Bayangkan kena cekik macam tu. Kita tercekik sebab makan ayam banyak je. Ni cekik dia, marah, dia sabar. Yang cekik ni tu akan jadi anak murid dia. Tapi kalau dia teringat balik peristiwa dia cekik ustaz dia, pasti dia malu. Dia kerana berkat dia sabar. Di situ kita, bila dalam hidup ni kita ada contoh, kita kuat. Tapi kalau dalam hidup tak ada contoh, akan datang satu keadaan dalam diri kita tak boleh kawal. Sebab itu perbanyakkan contoh. Yang namanya bapa, carilah contoh-contoh bapa yang sabar dan mendidik anak-anak. Yang namanya isteri, carilah kisah isteri-isteri yang bersabar, yang kuat menghadapi suaminya. Yang bernama suami, carilah contoh-contoh suami-suami yang baik. Yang namanya guru, carilah contoh untuk menjadi guru-guru yang baik. Yang namanya anak murid, carilah contoh anak-anak murid yang baik. Tentang kita berhajat pada contoh. Banyak contoh kita, mudah urusan hidup kita. Kita bergerak pun ada contoh. Kita naik kenderaan ada contohnya. Kalau kita dalam musibah ada contoh. Kalau musibah macam ni, macam mana kita nak menanganinya? Maka contoh-contoh ini menguatkan kita. Tapi kalau kita tak ada contoh, ini akan berlaku apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Muncul satu perasaan dalam hati dan kau tak akan sanggup menanggungnya. Dan yang ketiga, kata ulama, kerana kita berada dalam situasi ini disebabkan al-ibti'adu an ajwa'il iman. Sebab kita menjauhkan diri kita daripada persekitaran yang baik. Tentang persekitaran membentuk diri kita, membentuk semangat kita. Kita duduk persekitaran yang bagus-bagus, kekuatan kita tangguh, kekuatan kita power. Duduk dengan kawan-kawan yang bermotivasi, kawan-kawan yang energetik, kawan-kawan yang motivated, kita pun Masya Allah
Duduk kawan toksik ni, orang sebut kawan toksik, kawan yang lemah, maka kita akan lemah. Sebab itu bila ada seorang lelaki yang dibunuh 99 orang, kemudian ditanya lagi seorang, jawapannya tidak memuaskan, dibunuh sehingga menjadi 100 orang. Akan ditanya kepada orang yang benar-benar alim, maka orang alim ni kata apa? Pergi ke tempat lain, tempat ini tidak sesuai untuk kamu. Pada orang alim tu sendiri, dia tak ke lain, dia suruh orang ni pergi ke lain, kerana dia boleh mengawal keadaan dia. Dia tahu orang ni tak boleh kawal. Kamu pergi ke tempat lain, tempat orang soleh, syarat taubat, maka dia pun ikut. Dia pun pergi ke tempat baik dan mati di tengah jalan. Maka turun malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab kata, aku nak bawa dia ke neraka. Dia bawa rohnya ke neraka. Malaikat rahmat, bahkan aku akan bawanya ke syurga. Kata malaikat azab, dia tak pernah buat baik. Kata malaikat rahmat, dia ingin buat baik. Maka turun seorang lagi malaikat, menjadi hakim antara dua malaikat. Lalu malaikat ini berkata, kita ukur jaraknya. Maka diukur jarak. Didapati jarak untuk pergi tempat baik itu lebih sedengkal, sikit lebih. Maka malaikat rahmat mengambilnya untuk dimasukkan dalam syurga. Tetapi ini dipanggil ajwa'ul iman, environment ataupun persekitaran yang baik. Nabi SAW kat Mekah, Nabi minta sahabat semua hijrah di Madinah, persekitaran. Tentang kita perlu pada persekitaran. Sebab tu kita selalu sebut nak berhijrah, nak berpindah, tengok persekitaran. Jangan tengok luas rumah, jangan tengok nilai rumah, tengok nilai iman yang ada pada rumah yang kita akan beli. Bukan nilai pasaran rumah tu. Ustaz, saya beli rumah ni kalau ikut market Ustaz akan datang harganya juta. Hari ni saya beli 200, lagi 5 tahun juta. Sebab ni ada buka politek, ini buka universiti, ini buka sekian, memang juta. Baik, awak cerita tentang value harga rumah. Awak tak pernah fikir tentang value iman awak kat sini, harganya naik tak naik akan datang. Sebab akan datang sini pula akan bina gereja, bina kuil, bina theme park, konsert. Awak tak nampak bagaimana jatuh iman awak kerana awak nak cari nilai harga pasaran rumah. Kalau awak bijak dan cerdik, sebelum awak nilai benda tu, nilaikan potensi iman awak untuk 3-4 tahun akan datang, apakah naik dalam tempat ini. Kalau tempat ni Ustaz ada masjid, tempat ni kita nampak Ustaz ada universiti, ramailah pensyarah ustaz-ustaz yang akan kuliah kat sini, kita akan dapat ilmu lebih baik. Kalau itu kita punya ukuran dahulu sebelum cakap tentang nilai bersifat material, maka kita selamat. Ini persekitaran tadi lebih kepada mencari nilai dunia. Jadi bila nilai iman kita jatuh, apa jadi? Akan datang suatu perkara kita tak mampu tanggung. Akan datanglah nanti anak-anak yang kita besarkan tiba-tiba tak ingat kita. Ni seorang hantar dekat universiti Eropah, ini universiti Amerika, ini Kanada. Tapi seorang pun tak memberi kebaikan pada kita selepas itu. Lalu kita pun kecewa. Kita cuma tengok gambar-gambar kenangan anak-anak kita. Ya, anak tu tak boleh balik dah. Kenangan, belek album, sembang pasangan, cerita dulu seronoknya kita besarkan anak kita. Tapi realitinya anak ni sudah tak ada, sudah tidak lagi bersama mereka. Kecewa mak ayah yang dah besarkan tiba tak ingat budi dan jasa mereka. Ini sesuatu yang kita tak akan sangka berlaku. Itu belum cerita masuk kubur nanti. Waktu kita amat berharap doa anak-anak, kebaikan anak-anak tak sampai. Kenapa tak sampai? Dia tak buat pun. Ramai mana kita yang bernama anak hari ni buat sesuatu untuk ibu ayah kita yang sudah mendahului kita. Ramai mana? Sekali diingatkan barulah buat. Kalau tak diingatkan, maka dia lupa. Dan demikian kita nanti, anak-anak kita juga akan lupakan kita. Sebab tu lihat bagaimana kata seorang ulama. Waktu orang tanya dia, kenapa kamu ibadat sungguh-sungguh? Dia kata, kenapa aku tidak ibadat sungguh-sungguh? Siapa yang akan berpuasa untuk aku kalau aku dah mati nanti? Siapa yang akan sembahyang untuk aku
Kalau aku mati nanti, siapa yang akan buat baik itu dan ini kalau aku dah mati nanti? Tentang kita kalau kat sini dah tak semangat buat ibadat, nanti kita masuk kubur, siapa nak buat untuk kita? Tak apa ustaz, memang kampung saya ni ada ni ustaz, dipanggil tahlil perdana international. Besar pahala. Kena PKP tutup semua masjid. Dah, jam gitu. Tuan-tuan jangan mengharap benda yang kita belum pasti. Sedang dalam keadaan kita boleh buat benda tu. Tahlil lah untuk diri sendiri sekarang. Banyakkan tahlil untuk diri sendiri. Jangan duk harap tahlil orang. Awak tahlil untuk diri awak. Banyakkan la ilaha illallah. Banyakkan zikir. Untuk siapa tahlil ni? Untuk saya. Panggil orang kampung. Malam ni ada majlis tahlil. Siapa pula mati je? Saya. Untuk saya. Belum pernah orang hidup buat tahlil. Saya yang pertama buat. Kerana saya lebih berhajat. Tentang tahlil tu maksud apa? Kita berzikir dan mendapat pahala itu untuk kita kirimkan. Bukankah lebih baik kita buat sendiri? Tak boleh hengking-hengking. Saya buat untuk diri saya. Jadi saya panggil orang untuk saya tahlil diri saya. Sini belaka. Ni mari tahlil siapa ni Ji? Untuk saya. Saya perlu benda ni. Ini makan satu kebaikan saya berikan. Tahu ni orang yang hebat berfikir. Duk agak tahlil orang. Tak apa usah. Kita punya masjid memang ambil nama, senarai nama. Tapi kalau AJK tu pula mati, siapa ambil senarai nama? Dah habis. Ini kalau cerita orang yang tengok tahlil lah. Menjadi salah satu daripada sumber dia. Sumber kebaikan dia akan dapat nanti. Kita selalu kata, sumber yang kita belum pasti, jangan duk berharap. Benda yang kita boleh buat sekarang, maka itu yang kita buat. Kalau kita kalau melabur, jangan duk harap yang melabur tu yang kita ada sumber sekarang. Yang melabur tu untuk mungkin 10 tahun lagi naik, mungkin turun, kita pun tak tahu. Sebab kita tak ada ilmu pelaburan. Kita cuma orang kata syarikat ni mungkin untung, letaklah kita. Macam mana dia untung rugi, kita tak boleh mempengaruhinya. Kita cuma harap untung. Kalau untung topak banyak sikit, kalau rugi tarik balik. Tapi kita boleh buat apa tak? Tak boleh. Tuan-tuan yang main saham ni boleh buat apa-apa? Tak boleh, tengok je lah. Tengok graf, cek surat khabar, tengok marketing, tengok yang atas ataupun marketing yang mendatang. Itu je boleh buat. Tapi boleh ubah-ubah apa? Tak boleh. Jadi benda yang saya katakan akan datang, amalan-amalan yang mungkin orang kirim melalui doa, itu tak pasti. Kita boleh buat sekarang doa banyak-banyak. Ustaz, anak saya doakan saya, kawan saya doakan saya. Awak tak doakan dia awak? Doa. Sungguh banyakkan. Tetap bersungguh dan banyakkan doa. Maka kita perlukan ajwa ataupun environment iman. Kita selalu sebut nak berhijrah, nak berpindah, tengok suasana tu okey tak? Sebab apa? Kalau suasana tak elok, dia membantukkan agama kita. Maka kita bimbang akan berlaku suatu perkara kita tak mampu untuk menanggungnya. Seperti kisah seorang ibu yang mendapat berita kematian anak, tak tertanggung dia. Dan yang keempat, kata ulama, ialah kerana kita mula sibuk dengan urusan dunia dan tamak dengan dunia. Ishtighal bid dunia wal hirsu 'alaiha. Apa punca datang satu benda yang kita tak mampu tanggung? Sebab kita ni mula makin sibuk dengan dunia dan tamak dengan dunia. Itulah punca dia. Dulu kita kalau rugi-rugi tak kisah sangat, biasa je. Sekarang kalau rugi lain macam. Dulu tuan-tuan, masa kita untuk cari dunia ada batasan dia. Sebab kita diikat kuliah, solat jemaah. Sekarang tak, langgar semua. Akhirnya bila datang sesuatu dia tak boleh tanggung. Kenapa? Kerana lagi hati ini bila dipenuhi kesibukan dunia, dia menjadi lemah. Dia mula melemah sampai peringkat dia mula membatu, jadi keras. Tentang muamalah kita bab dunia, bersaing dunia, jadi hati keras. Nampak orang salah belaka, kita je betul. Itu asyik nak gaduh. Kita mana nak gaduh? Kat jalan raya nak gaduh, kat pasar nak gaduh, kat mana pun gaduh. Kenapa? Kesibukan kita pada dunia yang tamakkan mendorong untuk kita berbalah. Tahu kan, kalau dia fikir akhirat, dia tak cenderung berbalah. Kita pernah tengok dah tua-tua gaduh lagi kita, macam tak selesai lagi.
Tuan-tuan, kita dengan umur tua macam ni, kalau berbalah dapat apa? Hari ni kalau kita berbalah lah dapat apa? Kita tak sekuat dulu. Baru nak sepak orang, terseliuh kaki. Kenapa dah tak kuat? Baru nak kejar orang, dah kena heart attack, jantung. Tak kuat dah nak kejar orang. Sama-sama kecil boleh lah kejar ayam, kejar kambing. Dia makin tua tak boleh kejar. Maka fikir balik, kenapa saya dah tua ni Ustaz cenderung bergaduh balik, berbalah? Sebab dalam hati kita ada kesibukan dunia, tamak pada dunia. Maka gaduh tu datang balik. Kalau kita gaduh bab dunia dengan bini kita, dengan suami kita, bab dunia gaduh. Gaduh dengan anak-anak kita, bab dunia. Sehingga kita tak terima kalau kita kerugian dunia. Jangan kau buat rugi dunia. Marahnya bukan kepalang, tapi rugi akhirat dia tak marah. Tuan-tuan, Allah murka bila kita ni kalau rugi dunia tunjuk marah, tapi bila rugi akhirat kita tunjuk senyum je, macam biasa. Allah kan bolak-balikkannya. Kita kalau terlepas subuh macam biasa lah, tak terkejut macam mana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan Allah tak bebankan melainkan apa kita mampu. Baca Quran lagi dia. Tapi kalau rugi dunia, tak ada pula nak terima tentang itu yang Allah takdirkan. Marah dia. Cari semua salah orang, melainkan salah dia. Semua salah orang, bukan salah dia. Marahnya lama, tak tegur siapa. Kenapa? Dunia. Kerana urusan dunia dia. Marah dia. Ni suami dia bawa kereta dia langgar sikit, marah ke suami, tak bertegur berbulan. Kenapa? Kereta saya, suami saya langgar pagar, marah dia. Tu tak cakap dengan dia. Suami pun sama, isteri buat cala kereta, baru nak tegur bini. Kata ini menunjukkan kita ni makin lemah. Kalau dalam urusan dunia kita makin cenderung bergaduh, berbalah, kita makin lemah, makin lemah. Sebab itu kita nak elok dengan umur macam ni lah. Bukan kalau kita boleh didik generasi. Kalau bab dunia jangan gaduh sangat, jangan balah sangat, jangan masang muka sangat. Biasa je. Bab dunia ni belajar daripada peninju dan petarung tu. Tumbuk-tumbuk sampai pecah muka, lepas tu salam. Salam dulu, ajak ngeteh lepas tu. So seteruk itu ditumbuk, dia boleh salam. Kita tuan-tuan silap baru tak boleh tegur, terus tak tegur, tak nak salam. Terlanggar baru tak nak salam. Dia orang ni bertumbuk pecah muka, kemudian salam, peluk-peluk, berukhuwah dia. Dia belajar. Kadang-kadang kita belajar dengan orang fasik. Kalau kita tak jumpa contoh orang baik untuk jadi baik. Kadang-kadang kita belajar daripada binatang untuk jadi baik. Kalau kita tak jumpa contoh orang, walau contoh orang tu banyak, tapi kalau tak jumpa sangat, tengok binatang. Dia gaduh pun ada waktu berhenti. Kucing gaduh yang bising satu taman, lepas tu elok-elok je makan 2 ekor. Tinggal boleh duduk makan sikit ni. Tengok gaduh tu, menjerit-jerit bunyinya. Satu taman dengar dia menjerit kucing ni. Kita tuan-tuan gaduh, taklah jerit macam kucing, tapi lamanya nak baik. Maka kita pun nilai balik. Dan yang kelima kata ulama, tulul amal. Sebab kita rasa kita tak mati. Orang kalau dia tak ingat mati, masalah tu akan datang lalu membebani dia kalau dia tak mampu mengatasinya. Tuan-tuan, sebagaimana para ulama sebut, seorang yang ingat mati maka kecil segala musibahnya. Siapa ingat mati, segala musibah menjadi kecil. Sebab mati itu musibah paling besar. Tapi kalau hidup ni tak ingat mati, jadi bila masalah datang macam nak mati. Tapi so ingat mati tak nak mati. Kalau ada masalah macam nak mati, kecewa, putus asa. Tuan-tuan, ingat mati. Ingat hari di mana kita dimandikan, di mana kita dikafankan, di mana kita diusungkan, di mana kita dikebumikan, kita ditinggalkan, dan kita akan bertanggungjawab dengan diri kita sendiri. Ingat pada keadaan datangnya malakul maut kepada kita, lalu mencabut nyawa kita. Apakah cara yang baik atau cara yang keras? Ingat waktu mana seluruh harta kita sudah menjadi milik orang lain, bukan lagi milik kita.
Ingat ketika mana segala peluang untuk kita berbakti dan beribadat sudah pun tamat dan terhenti. Ingat semua tu. Ingat kegelapan malam dan kesempitan. Ingat kegelapan kubur dan kesempitannya. Ingat sunyinya kubur dan sendiriannya. Ingat semua itu. Nescaya apa pun masalah datang. Hanat musibatuhu, kata ulama. Jadi hina segala musibah lain. Siapa ingat mati, musibah lain jadi hina. Maksudnya tak pandang kita. Tu kita diajar ingat mati. Bila ingat mati, kuranglah cemburu kita. Bila ingat mati, kuranglah dengki kita. Bila ingat mati, kuranglah perasaan atau sifat jahat kita. Ingat mati. Tapi manusia makin banyak berlaku kematian, makin dilupa tentang mati. Kematian hari ni kalau berlaku, kita baca surat khabar, bukan puluh sekali kita baca berita tu, ratus, mungkin ribu. Buka Facebook ni, page ni mati. Tapi kita tak ingat mati, kita cuma dengar cerita orang mati. Orang dulu mereka tak dengar mati macam kita dengar, tapi mereka ingat mati. Orang dulu tak, kita tak dengar. Kita hari ni dengar, tengok, ada CCTV lagi, macam mana dia mati. Naik motosikal, keluar sekejap, bom kejap, mati. Nampak video orang yang dicabut nyawa oleh malaikat maut, nampak. Kita jumpa video ni, tapi ingat mati ada tak? Tak ingat. Kerana ia cuma tontonan, tapi bukan ingatan. Kita dengar COVID sekali istilah, mati 100 orang, 1000 orang. Dalam kesan COVID, 6 juta orang mati. COVID 2 tahun. Setengah tempat mencatatkan sampai ini, berapa kawasan ni kalau jumlah orang mati, hampir lebih 6 juta. Jumlah mati 6 juta. Ada kata lebih 25 juta mati. Banyak tak dengar mati? Banyak. Kita kat Malaysia berapa ribu mati? Puluh ribu mati. Hari ni 200 orang mati, 300 orang mati, sehari 400 orang mati. Dengar. Tunggu kita pengumuman, tapi ingat tak mati? Tak ingat. Itu lepas PKP, masjid sama macam sebelum PKP, sama. Tak ada orang. Dulu PKP sebab tak boleh masuk. Sekarang PKP sebab dia tak nak masuk. Jadi natijahnya sama. Dia memang tak nak masuk. Cuma dulu dia ada alasan, tak boleh masuk lah Ustaz. Lalu kita marah semua JK. Sekarang boleh masuk, tak nak masuk pula. Natijah sama, masjid surau. Dulu Ustaz tak boleh datang kuliah Ustaz PKP. Sekarang dah buka kuliah, tak boleh datang juga kuliah. Sebab apa? Kita kesabar, sabar, selawat. Kita jalan sana, jalan. Jadi sama natijah dia. Natijah dia sama, tak ada beza. Dia berkaitan kita. Bukan PKP, bukan ustaz tu, tapi kita. Tetapi bila kita tak ingat mati, dia jadi macam tu hidup kita. Kita bukanlah marah orang jalan-jalan lah, tak ada masalah. Cuma kita beri muhasabah. Muhasabah biar ingat mati. Kerana ini akan menjadikan kita, kalau berlaku apa-apa dalam hidup kita kuat. Kalau tidak, nanti bila berlaku sesuatu, kita tak tahu nak paut kat mana. Maka kita gila seorang kita. Manusia, orang beriman sebenar, dia akan lalui kehidupan ini bagaikan pelayar yang tangguh, yang akan membelah ombak, ribut sehingga sampai ke destinasi. Sebesar mana pun ujian di dunia kita nampak kecil, kerana kita ada sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita ada Allah. Maka yang besar dalam hidup ini menjadikan kita mampu melalui dengan kesabaran, dengan petunjuk Allah. Sebab Allah Ta'ala berjanji, innallaha, bila Allah Ta'ala menyebut tentang janji Allah, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan terus membimbing, tunjuk jalan kepada orang beriman pada jalan yang Allah redai. Allah tak akan biarkan beriman terkapai-kapai kelemasan waktu dalam masalah, melainkan Allah tunjuk apa yang patut kamu buat. Ada je masalah ni kena buat, ada masalah ni kena buat. Ia umpama papan-papan tanda di jalan yang sentiasa memberitahu kita tentang di mana kita berada sekarang dan ke mana kita nak pergi, jelas. Kau tanya awak kat mana sekarang, kita tengok papan tanda. Oh, saya kat air hitam. Kat mana awak sekarang? Saya ni kat Susu Seremban. Bila nak sampai? Lagi 100 km, lagi 30 minit. Estimate jam waktu sampai, mungkin sampai pukul 10.30.
Tuan-tuan kita orang tanya boleh jawab ni. Sebab kita berada pada jalan yang lurus, yang ada petunjuk dan bimbingan. Tanya apa pun. Saya baru lepas tol Skudai. Saya akan singgah sekian tempat. Saya jangka sampai sekian. Okey, jalan jam. Sekian kita dapat. Sebab kita banyak info dalam hidup. Orang beriman, Allah Ta'ala sentiasa beri info. Macam mana nak buat, Tapi caranya melalui gerbang pintu ingat mati. Tuan-tuan, bila seorang tu ingat mati, bersihlah akalnya. Akal tu bersih. Tidak berserabut akal. Makin kita fikir dunia berserabut, fikir mati disusung balik. Tak sini. Cuba tuan-tuan, kalau tengah berserabut, fikir anak, fikir orang tu, fikir orang ni, cuba fikir mati. Terus tersusun dengan baik. Kerana setiap kali kita ingat mati, otak kita bersih. Hilang keserabutan. Sebab itu Rasulullah SAW ingat mati. Kenapa? Otak kita boleh hang kalau tak ingat mati. Banyak masalah usaha. Pening ni. Ni cuti nak ke mana dah pening dah. Mana dah. Tengah fikir ni. Dalam kuliah asal pun kita tengah fikir nak ke mana ni. Pening otak kita. Bila ingat je mati, tuan-tuan, benda tu hilang. Bukan maksud perancangan kita tak ada. Tak, otak itu bersih. Akhirnya nampak tempat yang baik untuk kita pergi. Nampak perbuatan yang perlu baik kita buat. Oh, saya lama tak hubung silaturahim, baliklah kejap, jenguk abang, jenguk kakak. Kan nampak yang baik. Oh, lama tak jenguk kubur mak, kubur ayah, pergilah sana. Kita bercuti kat kubur Leng lah begini. Tengok mak ayah, tengok tok guru kita dah mati. Tok guru ziarah masih hidup tak ziarah, mati pun tak ziarah. Ziarahlah kejap tok guru kita, ulama-ulama kita. Kita kan nak syafaat dia. Moga akhirat kita dapat syafaat mereka. Tuan-tuan, antara tradisi orang soleh, mereka ziarah orang soleh hidup atau mati. Al-Imam Tajuddin As-Subki daripada Mesir, dia ziarah kota Nawa di Syria untuk menziarahi pusara Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab sebagaimana kita ziarah orang mati ni, macam kita ziarah orang hidup. Dari sudut kelebihan dan kemuliaan. Cuma dia matilah. Tapi kita dapat ambil iktibar. Saya ustaz, dulu ada tok guru mati dah. Kenapa tak ziarah tok guru awak? Tahu kubur dia? Tahu, ziarah. Okey, cuti ni abah nak ajak anak-anak abah ziarah kubur tok guru apa? Ya, ni guru kita sekolah rendah, sekolah menengah. Ini guru sekian. Tadi ini anak murid yang benar-benar berbakti. Mendoakan untuk guru-gurunya sebagaimana menziarahi guru-gurunya. Jadi, ini ingat mati, otak kita bersih. Dan yang akhir sekali keenam. Kenapa kita katakan ada keadaan sampai satu benda kita tak mampu untuk kawal diri kita? Apa salah kita? Kerana kita terlalu banyak bercakap, terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak tidur, terlalu banyak berhibur, terlalu banyak benda-benda yang harus ini. Makan harus, minum harus, berhibur harus, pada hudud sempadan syah. Tapi bila melampau-lampau, tak elok. Kita makan banyak sangat sampai keras hati, duk minum banyak sangat. Tapi sebelum kita kena penyakit badan dengan sebab terlalu banyak makan minum, kita terkena dulu penyakit hati, lalai, cuai. Banyak bercakap, salah punya banyak. Asal orang upstairs tu nak komen je kita. Kalau komen baik-baik tak apa. Komen yang negatif, dia pun tak tahu cerita pokok pangkal. Tapi penting komen dia biar lain pada lain, biar nampak macam provoke sikit. Jangan melampau-lampau yang kita cakap, yang kita tulis. Semua itu beri kesan kepada jiwa kita. Lepas tu banyak kita tengok orang suka tulis benda yang mengarut-mengarut. Akhirnya benda tu kena pada kepala dia dan dia tak boleh nak lepas. Dalam hadis Nabi kata ada orang dia bercakap satu kalimah yang dia tak peduli tentang kesannya, yang menjadikan dia tercampak dalam neraka sejauh-jauhnya, dan Allah murka padanya. Ada satu kalimah. Kadang-kadang kita duk tulis komen, tak fikir kesannya. Biar fitnah komen kita tu, tapi kesannya besar. Tuan-tuan, kita nak marah ke, nak suka, komen kita kena tanggungjawab. Nak komen ke, tanggungjawab.
Kalau kita tak ada keabsahan, kesahihan, maka jangan dikomen. Walaupun saya nak mahu nak kata sesuatu kat dia ni, awak ada benda yang ada maslahat syariat, tak ada, jangan pendamkan kemana awak itu. Nak komen yang baik, silakan. Nak tegur, silakan, dengan teguran yang baik. Jadi bila kita terlalu dipanggil ifrat bukan haji ifrad, itu dengan dal, ifrat. Ini ifrat. Al-ifrat fil kalam wa ta'am wa syarab wa niyam wa lahwi, melampau-lampau dalam makan, dalam minum, dalam berkata-kata, dalam berhibur, dalam semua. Yang namanya ifrat, melampau, maka dia akan berkesan pada diri kita. Contoh orang yang banyak cakap sampai masa dia tidak boleh mengawal perkataan dia. Perkataannya mengawalnya. Lidahmu, sama ada kamu mengawal lidahmu atau lidahmu mengawalmu. Bila kamu bercakap, pastikan kalimah itu tak akan menjadi bebanan kepada kamu, mengawal kamu. Kita dah silap cakap, akhirnya jadi paku keras kembali pada kita, paku buah keras kembali pada kita. Jadi jangan melampau. Ini 6 benda yang disebut oleh para ulama punca yang menyebabkan muncul sesuatu dalam hati kita, lalu kita tidak mampu mengawalnya, maka jadi macam ni. Baik, itu satu sudut. Kadang-kadang juga yang mendatangi kita yang kita tak boleh kawal, suatu kebaikan yang hebat yang Allah nak beri pun tak boleh kawal juga. Tetapi bila kita dapat berita gembira sungguh-sungguh, agak-agak boleh kawal tak ni? Tak boleh kawal juga. Kita study lebih kurang, tiba SPM straight A kalau dulu zaman sekolah, terus melompat bangunan, mati dia. Gembira. Kan kita tengok reaksi spontan waktu kita mendapat suatu berita yang baik. Sebagaimana kita sebut reaksi spontan waktu kita dapat berita tak baik. Tengok orang main bola, dia boleh buat gol, dia buka baju. Akhirnya penaja potong tajaan, sebab dalam baju tu ada tajaan. Dia buka baju pagoda lama dia kat rumah. Maka marah syarikat penaja ni. Sehingga syarikat penaja mengharamkan pemain buka baju bila buat gol. Kenapa? Dia punya logo tak nampak. Mereka potong. Dia tak boleh lagi buka baju. Sebab dia terlalu gembira, dia pun melompat kat stadium. Akhirnya jadi penonton pula dia, daripada pemain. Dia boleh melompat jadi ke gelanggang penonton. Jadi kita, kalau tadi saya sebut dalam keadaan kita berduka cita, maka datang benda ni, maka jawapan ini. Tapi kadang-kadang datang pula benda gembira, sehingga kita tak boleh kawal gembira tadi. Dan kadang-kadang berupa rahsia-rahsia Allah beri pada kita. Kita dapat mimpi jumpa Rasulullah, kita pun yang terlalu excited, cerita semua. Dan itu juga memberi kesan kepada kita, yang kita akan bicarakan nanti dalam pertemuan akan datang, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.